Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah membeli rumah dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali sebelum saya teruskan. Biasanya ramai orang beranggapan bahawa bila membeli rumah ni sesuatu yang mudah. Kita bagi duit, kita dapat rumah. Tapi pada kebanyakan masa, orang awam bukanlah seseorang yang membeli rumah dengan cash. Ada kebanyakan masa, ada loan, ada banyak isu-isu lain. So dalam topik kita pada hari ini, saya akan mengambil sedikit masa untuk menerangkan apa poin-poin yang kamu perlu tahu untuk kamu pertimbangkan sebelum kamu membeli rumah. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat relevan bila kita sebut harga. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah harga. Dan apa yang relevan bila kita sebut harga adalah dari segi valuation. Kalau terutamanya, kalau nak beli rumah baru tu pada kebanyakan masa tak ada isu. Tapi kalau kamu beli rumah second hand ataupun kita sebut rumah sub-sale. Bila kamu membeli rumah sub-sale, kamu kena pastikan berapa harga sebenar rumah tersebut. Saya bagi contoh. Kamu nak beli rumah, katakan saya jual rumah. Saya cakap dengan kamu datang jumpa saya nak beli rumah saya. So saya cakap dengan kamu, oh ini rumah ni harga RM500,000. Harga ni memang sangat bagus. Kamu pun termakan apa yang saya cakap pada kamu. So, bila kamu termakan apa yang saya cakap, kamu ingat, okey, 500 okey. So, saya macam biasa saya cakap, okey, yang ini kita cuba uruskan loan. Kamu pergi buat loan kamu sendiri, bayar booking, bayar deposit. So, kamu pun bayar semua. Bila kamu pergi kepada bank, kamu dapat tahu nilai sebenar rumah tersebut sebenarnya mungkin hanya sebanyak RM400,000. Tapi kamu dah ada satu perjanjian dengan saya. So, bila kamu ada perjanjian dengan saya, loan kamu akan dapat berapa banyak? Jika ini adalah rumah pertama atau pada pertama kamu, pada kebanyakan masa loan adalah sebanyak 90%. So, kamu akan dapat 90% daripada nilai rumah, iaitu RM400,000. So, macam mana kamu nak bayar baki yang 100 lebih ni? Macam mana kamu nak bayar? Kalau kamu modal tebal, duit banyak, tak ada masalah. Tapi, pada kebanyakan masa, duit yang kamu kumpul tu cukup-cukup je untuk beli rumah. So, kamu akan tersepit di situ. So, cadangan saya, bila kamu nak beli rumah sub-sale macam ni, cuba tanya. Kalau kamu ada kawan-kawan, valuer ke apa ke, cuba tanya pendapat diorang terlebih dahulu. Bang, rumah ni, kawasan ni, saiz macam ni agak-agak berapa. So, kamu dah ada anggaran. Bila kamu dah ada anggaran, kamu pun senang lah. Kamu datang jumpa saya, kamu boleh cakap. Kalau katakan saya goreng kamu, saya kata, okey, ni rumah ni RM500,000, cukup murah. Kamu boleh cakap, tapi saya semak anggaran jualan sebelum ni pun lebih kurang 400 je bang. Tapi macam mana nak jual 500? Itu masuk akal. Tapi, kamu kena tahu. So, kalau nak tawar-menawar pun, bila kamu ada valuation, bagus. Tapi, kamu kena tahu, valuer ni pun, itu kerja dia. Kamu tak boleh lah suka-suka hati nak call dia, tanya, berapa. Mesti kawan kamu pun akan naik meluat kalau kamu buat macam tu. So, kalau macam ni, apa kamu boleh buat? Kamu boleh tanya anggaran terlebih dahulu. Saya percaya, mereka boleh bantu. Tapi kalau kamu nak report untuk sahkan nilai sebenar rumah itu, kamu kena bayarlah. So, kamu kena tanya, dah ada anggaran, kamu nego. Lepas tu, bila nak buat loan tu, memang kamu kena bayar valuation report pun. Time tu, kamu bolehlah buat valuation. So, ini penting. Ini kamu kena tahu. Poin kita yang seterusnya adalah dari segi defect ataupun cacat cela rumah tersebut. Ini pada kebanyakan masa terpakai untuk rumah-rumah baru. Bila kamu beli rumah baru ni, dah nama rumah baru. So, pemaju ataupun pengusaha akan memberikan kamu waranti ataupun garanti untuk sebarang kecacatan dalam rumah tersebut. Kalau ada isu-isu, mungkin tiles tak rata, tiles ada retak, mungkin permukaan tak smooth ke, ataupun finishing tak cantik ke, kamu ada ruang. Tapi bila kamu diberi ruang, kamu kena tahu dalam kontrak perjanjian kamu membeli rumah tu, kamu akan diberikan tempoh waktu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Kamu janganlah duduk buat je, kamu tak buat apa-apa. Tiba-tiba tahun ke-5, tahun ke-6 kamu kata, oh ini saya sejak beli rumah ni pemaju tak betul lah, pemaju buat macam ni. Tak boleh. Kamu ada hak. Bila kamu ada hak, kamu diberi peluang. Sebelum kamu masuk, cadangan saya pada kebanyakan masa, sebelum kamu masuk, ada orang-orang yang expert yang buat pemeriksaan yang sedemikian rupa. Kalau kamu berduit, kamu bayarlah. Orang tersebut ni boleh bantu, dah memang kepakaran mereka untuk membantu kamu. Tapi kalau bajet terhad ke apa ke, kamu boleh memeriksa dengan sendiri, tanya pendapat. Lepas tu kamu boleh ajukan kepada pemaju, biar pemaju bagi tahu, okey, ini boleh dibetulkan, ini tak boleh dibetulkan. Tapi kamu kena buat usahalah. Sebab bila kamu dah pindah masuk, lepas tu kamu cakap, oh ini problem, itu problem, kamu pun susah. Katakan rumah tu ada major renovation kena buat balik. Apa kamu nak buat? Takkan kamu nak pindah keluar balik, betulkan rumah tu balik, baru kamu masuk. Dah berapa kos dekat situ. So, ini lagi satu kamu kena tahu. Poin kita yang seterusnya adalah SNP ataupun terma-terma yang ada dalam perjanjian bila kamu beli rumah ni dengan lawyer, dengan pembeli, dengan penjual. Okey.
pada kebanyakan masa ini saya selalu tengoklah orang zaman sekarang ni bila beli rumah dia suka sign je. Dia tak baca apa, dia tak tanya apa, dia kata tuan sign sini sign, sign sana sign. Tak sign semua muka surat kamu sign. Tapi kamu tahu ke apa yang kamu janji? Okey, saya bagi satu contoh. Dalam kebanyakan S&P, salah satu terma yang ada adalah kamu harus melengkapkan pembelian rumah tersebut dalam contoh tempoh 90 hari. So maksudnya deposit kamu campur loan daripada bank, ke semua jumlah wang tu kena sampai kepada tangan penjual dalam tempoh 90 hari. Kamu dah tanda tangan. Lepas tu loan kamu ni delay. Bukan kamu tak dapat loan, kamu dah dapat dah loan. Tapi adalah sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Loan ni dah delay sikit. Mungkin dah delay lagi 30 hari, dah delay lagi 15 hari. Pada kebanyakan masa, bila peguam membuat perjanjian, peguam akan masukkan terma mengatakan kamu kena bayar faedah terhadap jumlah penuh jika kamu tak dapat melengkapkan transaksi tersebut dalam tempoh, katakan kita kata 90 hari tadi. Mungkin kamu lengkapkan transaksi dalam 120 hari. So, faedah tu akan jalan. So, kamu kena bayar. Itu duit lebih. So, ini adalah sebab bila kamu sign perjanjian, saya faham. Kita ambil lawyer mahal. Kamu kata mungkin dah ada lawyer dekat situ, kita sign je lah nak senangkan cerita. Betul. Tapi apa kamu boleh buat? Kamu boleh tanya terma dia macam mana. Tanya soalan-soalan asas. Sebab peguam kena jawab kamu. Pembeli ataupun penjual masing-masing ada hak untuk tahu apa yang mereka sign atas dokumen tersebut. So, kamu boleh tanya. Okey, saya sign ni. Kalau saya lambat bayar macam mana? Kalau loan tak dapat, booking tu macam mana? Soalan-soalan asas ni kamu tanya. Dan terma-terma ini boleh dimasukkan ke dalam perjanjian. Ini kamu kena tahu. Seterusnya, bila kamu beli rumah ni, lagi satu adalah kamu kena bersedia untuk perbelanjaan tambahan. Kalau rumah tu RM500,000, 10% down payment RM50,000. Tapi kamu kena juga fikir yuran peguam, cukai, sebarang perbelanjaan lain, cost valuation report. Ada banyak perbelanjaan lain. So, kamu kena letak sedikit ekstra. Jangan kamu kumpul ngam-ngam 50. Lepas tu kamu dah 10% dekat situ, benda lain semua kamu tersepit. Tak boleh. Jangan buat macam tu. So, kamu kena standby sedikit duit untuk ekstra. Bila kamu beli rumah ni, kamu boleh tanya kepada peguam ke ataupun kepada penjual ke, kamu boleh tanya anggaran berapa lagi saya kena standby untuk benda-benda lain, yuran peguam, yuran valuation, semua tu kamu boleh tanya. So, bila kamu dah standby, kamu okey, kamu on. Kamu buat macam tu. Okey, poin kita yang terakhir untuk hari ni, yang ini agak menarik lah, adalah mengenai insurans. Bila kamu beli rumah ni, biasanya yang beli rumah ni dengan loan ni, pihak bank akan meminta kamu mengambil insurans terhadap rumah tersebut. Dia ada 2-3 terma, tapi saya tak nak confusekan siapa-siapa dekat sini lah. Kamu ingat macam ni, ada insurans rumah. Kalau rumah tu terbakar, kamu akan dapat pampasan. Ataupun ada isu-isu lain terhadap rumah tersebut, akan dapat pampasan. Tapi kenapa ada insurans ni? Pihak bank akan wajibkan sebab dia kena melindungi kepentingan dia. Sebab dia bagi kamu loan. Kalau rumah tu apa-apa jadi, rumah tu dah tak wujud katakan, mana dia nak dapatkan duit dia? Sebab itu dia suruh kamu ambil insurans. Tapi, apa yang orang selalu silap, insurans ni pada kebanyakan masa, nilai ni akan bergantung kepada berapa banyak kamu hutang dekat bank. Saya bagi contoh, mungkin rumah ni, kamu dah lama duduk. Kamu dah nak bayar habis. Mungkin lagi tinggal baki 5 tahun. Loan ni kamu nak habiskan. Mungkin insurans tu hanya untuk tempoh 5 tahun. So, kalau apa-apa jadi, yang untuk 5 tahun tu, pihak bank boleh dapat balik duit dia. Kamu macam mana? Sebab kamu dah bayar untuk 30 tahun yang pertama ataupun 35 tahun yang pertama. So, sebab itu, kalau kamu ada insurans, benda ni bagus. So, bila kamu ambil insurans, jangan sesekali kamu kata, oh, saya nak ambil insurans tapi saya nak yang paling murah. Jangan. Kamu tengok berapa nilai yang diinsurkan terhadap rumah tersebut. Supaya, bila berlaku apa-apa kelak, wang yang kamu dah bayar setakat ni pun, kamu boleh recover balik. Tapi bergantung kepada nilai semasa rumah tersebut lah. Kamu boleh tengok yang tu. Dan pihak bank pun, kamu takkan kalau apa-apa jadi, kamu pun tak tersebut. Kamu masih boleh bayar bank. Lagi satu, insurans untuk barang-barang dalam rumah. Itu pun kamu boleh ambil. Okey? Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang soalan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.